wahai ibu, sekarang sudah tiba waktunya aku melihat diriku merempuh masuk menyerang tentera-tentera Israel dan aku akan membunuh mereka dengan mudah seumpama kambing-kambing. Kemudian aku selepas itu akan gugur syahid. Dan disebut bahawa setelah daripada itu aku akan bersama berada di pangkuan baginda Rasulullah SAW dalam keadaan disambut oleh baginda SAW. Nabi mengucapkan selamat datang kepadamu, selamat datang kepadamu. Dan bila kita baca cerita ni, walaupun timbul selepas dia mati, bagi orang yang yakin dengan perjuangan kebenaran yang dia ada ni, sebenarnya benda ni dia kejun. Maksudnya kemungkinan boleh berlaku setahun perang ni, daripada hari pertama sampailah hari dia gugur syahid ni, dia tunggu bila aku nak boleh barang ni. Maksudnya barang ni Nabi tunjuk dah, Allah Ta'ala tunjuk dah ke dia sebagai satu ilham, petunjuk. Dan sekarang ni aku nak tuntut benda ni, dan dia telah menjanji atau telah mengotakan janji dia, dan Allah Ta'ala insya-Allah akan mengotakan janji Allah Ta'ala kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam episod ke-20 Ulas Sebentar bersama dengan saya Abdul Rahman bin Cik Mat, Muhammad Mahyudin bin Muhammad Yusof. Dan insya-Allah kita akan meneruskan perkongsian kita dan juga ulasan-ulasan berkaitan dengan pembebasan Masjidil Aqsa. Dan ini merupakan episod yang ke-20 dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pendengar dan mereka yang setia mendengar, menyebar dan bersama dengan kita sejak daripada episod yang pertama sehinggalah sekarang, dan jangan jemu untuk memberikan komentar, pandangan untuk kita memperbaiki di masa yang akan datang. Bagaimana kita akan berkongsi dengan cara yang lebih baik, insya-Allah. InsyaAllah. Dan Ustaz Ding, kita nak kata gua ni, nak mula gua ni episod ke-20 ni. Satu episod yang kita rasa senggang lama. Berserta dengan peristiwa yang terlalu besar dan amat besar bagi dunia perjuangan. Bukan sahaja pembebasan Masjidil Aqsa, bahkan dari sudut jihad dalam Islam. Dan juga daripada sudut, kita kata bukan setakat sekarang ni bukan jadi isu orang Islam je, jadi isu dunia dah sekarang ni. Ikon dunia. Satu perkara yang kita semua tidak menjangkakan akan berlaku. Dan kita memang semua tidak menjangkakan semua perkara yang telah kita bincangkan sebelum ni berlaku. Tapi hak ni least expected. Maksudnya memang kita dok suka akan boleh berlaku lah. Tetapi ia menyebabkan satu perasaan bercampur. Ada perasaan sedih, suka, gembira, berbangga, ada belaka. Jadi perasaan-perasaan ni timbul sebab kita kata benda yang berlaku ni you boleh tengok daripada pelbagai sudut. Jadi kalau kita nak ulas satu-satu tu maknanya terlalu banyak benda yang kita boleh ulas. Sebab tu perasaan kita pun bercampur-campur, dan benda tu juga daripada satu sudut bukanlah kita kata negatif semata-mata, tapi juga ada banyak sudut-sudut yang positif yang kita boleh ambil daripada peristiwa yang berlaku ni. Dan kita mengisytiharkan sebagaimana yang telah semua tahu, episod ini kita akan membincangkan berkaitan dengan syahidnya seorang mujahid, seorang ketua, seorang panglima yang bernama Yahya. Berada di lapangan peperangan dan berada di barisan hadapan, membuktikan kesungguhannya dalam usia yang sebegitu, dalam semangat yang luar biasa, dan ia telah menimbulkan gelombang yang luar biasa dalam seluruh dunia ini. Ya, maknanya kalau kita tengok bukan setakat orang Islam saja yang terkesan, orang bukan Islam pun terkesan juga. Dengan perjuangan dia, dengan semangat dia. Maknanya orang, kadang-kadang kita ni bukan orang Islam je, bukan Islam pun, dia mendengar cerita riwayat-riwayat tentang Yahya Sin daripada riwayat-riwayat yang tidak adil lah sebelum ni, sehingga menimbulkan suatu kefahaman yang salah. Ada orang menganggap dia ni pengganah, tapi bila orang melihat dengan berita-berita yang lebih terbuka pada hari ni, ramai dah putih diri pun jadi buka mata. Dia ni sebenarnya pejuang, dia bukan pengganah. Dan ramai orang kagum dengan dia, sehingga dia ni telah menjadi, ada sebahagian orang meletakkan dia ni macam sebaris dengan Che Guevara. Che Guevara, pejuang kebebasan. Pejuang kebebasan. Kita nak sebut nama pun tak reti. Tapi maknanya ada orang meletakkan dia tu situ, dia sudah menjadi ikon kepada pejuang kemerdekaan, pembebasan dan yang seumpamanya lah. Bahkan dalam bahasa Arab sekarang ni telah dibuat satu mathal ataupun perumpamaan menggunakan episod terakhir kehidupan Yahya dalam video klip yang telah disemadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara rekod
bukan saja gambar, video disaksikan seluruh dunia. Dan ini satu perkara yang menakjubkan lah. Dan ada juga orang kata, saya tengok komen-komen daripada orang putih lah, orang belah barat tu. Dia kata menarik cerita Yahya mungkin akan dibuat filem. Sebab kita ingat dulu, masa almarhum Asy-Syahid Umar Mukhtar, dia lawan Itali, penjajah. Walaupun Itali tak suka dia, orang putih dah anggap dia ni sebagai, kita kata, yalah. Tapi akhirnya orang buat filem pasal dia. Sebab maknanya dia ni satu tokoh yang besar. Sama juga macam kalau tengok cerita Salahuddin Ayyubi. Orang putih pun buat filem pasal Salahuddin Ayyubi kerana kesan dan pengaruh yang dia bawa tu, maknanya sehingga ke peringkat dunia. Dan saya ingat masa saya belajar di Syria dulu, ada makam atau kubur Salahuddin Ayyubi, orang pergi ziarah kubur dia. Orang putih, pelancong asing. Mana orang kapi kita Orang tengok. kapi mana berminat dengan, mana orang kata, pencapaian dia, kehebatan dia. Jadi kita tengok, Yahya Sunnah ni pun, kalau tak lebih pun lebih kurang tu lah juga. Maknanya. Mana tahap dia sekarang ni. Jadi kita berkongsi secara ringkas rentetan peristiwa yang berlaku, walaupun saya rasa ramai dah yang mengetahui secara detail bagaimana berlakunya syahid, gugurnya seorang syahid iaitu Yahya. Tapi kita nak ambil beberapa sudut yang mungkin agak kabur bagi setengah orang. Yang pertamanya ialah kita melihat bagaimana sebenarnya sebelum berlakunya peristiwa ini telah ditohmah kepada para mujahidin atau para pejuang daripada awal perang, bahkan sebelum perang, ketika perang lagi dahsyat, bagaimana mereka telah disebarkan dakwah-dakwah oleh Israel, Zionis dan juga media mereka ni bahawa para pejuang ni mereka berperang ataupun berselindung di sebalik orang awam, menjadikan penduduk Gaza sebagai human shield, pelindung perisai manusia. Mereka tidak berperang kecuali mereka ni berada dalam terowong, cara pengecut. Dan mereka mengatakan bahawa Yahya hanyalah duduk bersama dengan tawanan-tawanan perang, menusuk dalam terowong, berlindung di sebalik mereka, bahkan letak bom pada tubuh-tubuh mereka ni supaya kalau Israel serang mati semua sekali dan sebagainya. Macam-macam lagi tohmahan dan dakwah yang dilemparkan kepada para pejuang ni. Tetapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala membuktikan dakwah mereka ini secara bergambar dan video, semua itu adalah palsu. Dan menyaksikan bahawa apa yang dilakukan oleh ketua nombor 1 mereka ni berada di medan lapangan peperangan dan berada di barisan hadapan. Yalah, kalau kita tengok daripada mana media Israel dan yang sewaktu dengannya, mereka memang menuduhlah Yahya bersembunyi dalam terowong tu. Daripada sudut pandang dia tu, maknanya dia nak kata pengecut dan seumpamanya lah. Sebahagian orang Islam juga, kita sendiri pun sebenarnya kita beranggapan bahawa Yahya Sunnah pun duduk dalam terowong juga, tapi bukan makna kerana dia takut, tapi kerana dia sebagai pemimpin, dia perlu mengatur, membuat perancangan dan yang seumpamanya, maka munasabah dia duduk dalam terowong. Itulah yang difikir dan yang dianggap oleh kebanyakan orang kita sendiri. Tetapi maknanya apa yang dilakukan oleh Yahya makna berlainan terus dengan apa yang Israel anggap, dan jangan sebahagian orang Islam sendiri pun anggap gitu juga. Walaupun kita tidak menganggap kalau betul lah dia duduk dalam terowong pun, dia bermesyuarat, dia buat pelang dan seumpamanya, tidaklah salah. Tapi sebenarnya bukan begitu. Dia ni bukan orang yang sebegitu. Dan akhirnya terbukti bahawa dia tidak bersembunyi dalam terowong ataupun merancang di dalam terowong dan seumpamanya. Dan setahun riwayat Israel mengatakan dia bersembunyi dalam terowong ni, akhirnya selepas daripada Yahya syahid, keluar pula dalam satu surat khabar Israel, Haaretz, dia kata selama ni sebenarnya Yahya bertempur dan berperang, berpindah daripada satu medan tempur ke medan tempur yang lain, satu medan tempur ke medan tempur yang lain, dan dia bukan jenis makna duduk bawah tanah. Jadi makna sekarang ni Israel sendiri yang mengakui bahawa Yahya selama ni dia berjuang dan berperang dan dia tidak bersembunyi. Dan kita lihat daripada syahidnya ataupun gelarannya yang masyhur ialah Abu Ibrahim. Abu Ibrahim ni gelaran yang dipanggil oleh masyarakat Palestin kepada beliau lah. Selain daripada kita panggil ni Yahya, tapi orang dia ni dipanggil dengan gelaran Abu Ibrahim ini sebagai salah satu dari cara menunjukkan kemuliaan. Dan kalau kita tengok daripada operasi yang dilakukan oleh Israel, sebenarnya askar Israel tidak mengetahui pun bahawanya mereka sedang bertempur dengan Abu Ibrahim. Dan menyaksikan setelah terbunuhnya Abu Ibrahim dengan tersebarnya gambar, video dan sebagainya, mereka pada waktu itu belum mengetahui secara yakin bahawa itu adalah beliau yang gugur. Sebab itulah kalau kita tengok macam mana boleh timbul berita ni dalam keadaan bukti-bukti yang pelbagai, dalam keadaan kita telah mengetahui Israel senantiasa mengeksploit segala maklumat yang ada untuk
diberikan sebagai kelebihan pada, maksudnya reka cerita bahawa dia boleh buat, dia boleh set up, kalau dia tahu awal ni dia boleh set up dengan jasad Abu Ibrahim ni untuk dibuat macam-macam. Letak sekali dengan orang awam, letak bom, letak ikut anda lah, dia boleh reka cerita yang menguntungkan mereka. Tapi bagaimana cerita dia ni tiba-tiba keluar dalam keadaan yang mengejutkan orang, dalam keadaan situasi sebenar. Dan kalau ikut daripada laporan yang dikeluarkan oleh Israel, sebenarnya ketika mana sudah berlaku pertempuran, mereka tunggu sehingga esok bila mana keadaan tenang, askar masuk ke kawasan pertempuran tersebut dan rumah yang telah dibom dengan kereta kebal tu. Dan mereka, askar yang ditugaskan untuk masuk ni, dia tengok, dia kata ni jasad orang ni, muka dia lebih kurang macam Abu Ibrahim. Masa tak tahu lagi, sebab dalam kepala dia mustahil orang nombor satu tu baik perang ni. Jadi dia kata muka ni macam ke Abu Ibrahim. Jadi dia ambil gambar, ambil video. Dalam keadaan telah disebarkan gambar dan video, disebarkan cerita. Pada waktu itu dia kerak salah satu daripada jari Abu Ibrahim ni dan dibawa pergi ke Tel Aviv untuk dibuat ujian lah. Sama ada sungguh ke tak dan sebagainya. Dalam keadaan berita tentang cerita dia ni sebar, gambar sebar dah, video sebar dah, cerita berlaku perang berada di barisan hadapan ni sebar habis dah. Jadi Israel tidak boleh gunakan. Allah Ta'ala jaga Abu Ibrahim ni sehingga kepada saat terakhir, sehingga kepada setelah kesyahidan dia dibuktikan bahawa dia tidak sebagaimana yang digambarkan, bahkan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala situasi sebenar. Sehingga kan dialah orang yang berada di medan paling hadapan dan paling menakjubkan orang, di bila mana tersebarnya video dia dengan keadaan cedera parah, lengan yang telah boleh kata matilah, tak nak guna dah, dengan diikat dengan dawai, kaki tak boleh nak bergerak, dengan hanya tangan kiri masih menggunakan sedaya upaya tenaga yang berbaki ni untuk menjatuhkan drone yang sedang mengintik dia. Dan ini satu perkara yang Israel cuba guna media nak tunjuk dia hebat, dan memang sejam dua tu nampak hebat lah. Dapat tahniah daripada mereka dan sebagainya. Tapi semakin lama media umum ataupun media sosial yang digunakan oleh semua orang ni balik. Semua orang mengkagumi dia, tidak merendahkan dia, bahkan orang nampak hebat belaka, hero. Orang kafir, orang Islam hop sama dengan perjuangan ataupun tidak. Bahkan kalau macam ke Scott bekas Yasser ni lah, bekas askar mereka ni, dia sebut dalam ulasan dia kata kalau orang tu menganggap dia sebagai lelaki, tengok muka dia dalam cermin lelaki, nescaya mereka akan menganggap apa yang sedang berlaku pada Abu Ibrahim sebagai seorang hero yang sejati. Orang kafir tengok tu. Betul. Dan juga tu daripada satu sudut, daripada sudut yang lain. Walaupun kita kata Yahya berjaya dibunuh oleh tentera Israel, tapi bukan itu pengakhiran yang dikehendaki oleh Israel. Takdir Allah Ta'ala tak jadi seperti yang Israel nak. Israel dia mengharapkan dia berjaya menangkap dan membunuh Yahya bukan dengan cara kebetulan. Kebetulan ni tak bijak, anti climate. No. Dia mengharapkan sebab kita kena ingat sejak daripada serangan 7 Oktober tu, Israel telah menubuhkan satu unit dan pasukan khusus untuk mencari Yahya. Dia nak penemuan Yahya Sinwar ni adalah berdasarkan kepada risikan, nak menunjukkan bahawa risikan dia berjaya. Sebab risikan dia ni telah terbukti gagal pada 7 Oktober. Jadi nak pintah balik kegagalan tu, dia kena menemui Yahya dengan maklumat risikan juga. Itu yang dia nak. Kemudian mestilah perjalanan pembunuhan ataupun penangkapan Yahya Sinwar dalam bentuk kita kata macam Rambo, komando gitu. Tahu? Mana ada maklumat Yahya Sinwar tak sedar, dia kena kepung, kena takat ataupun dia kena jadi tawanan dulu ke, baru mati kena bunuh ke, baru kita nampak kata, hero. baru hebat. Cara seperti itulah yang selayaknya bagi Israel untuk dia takat ataupun bunuh Yahya Sinwar ni, untuk balas balik apa yang Yahya Sinwar buat pada 7 Oktober tahun lepas. Tapi takdir Allah Ta'ala benda tu tak berlaku. Sehingga dia katakan bahawa askar yang bertempur dan berperang dan menemui Yahya Sinwar bukan komando, bukan elit, askar biasa. Jadi benda tu orang kata anti climate lah. Biarlah kita kata berjayalah bunuh tu, tapi bukan kerana risikan, bukan kerana perancangan yang hebat, bukan ala-ala komando, bukan. Tak jadi seperti yang dia rancang. Allah Ta'ala nak supaya pengakhiran Yahya Sinwar ni, maknanya seperti yang Ustaz Ahmad sebut tadi lah, menjadi inspirasi, maknanya yang dibanggakan, dan bukan kerana dia ni ditangkap oleh musuh, ditawan dan yang seumpamanya. Cuma bila kita menerima berita ni, reaksi yang pelbagai timbul dalam dunia Islam kita sebut.
Dan kita tahu bahawa dalam dunia Islam ni banyaklah sektor-sektor dan kita panggil blok-blok yang ada, dan kita ada berita yang bagi kita mengembirakan, ada berita yang kita rasa membanggakan reaksi, dan ada berita yang menunjukkan seolah-olah mereka ni seolah-olah tidak tahu duduk pihak mana. Tapi satu perkara yang kita nak sebut ialah bezanya kita dengan orang kafir. Perjuangan dalam membebaskan Masjidil Aqsa, bahkan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita telah diajar di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW ajar dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dan diajar oleh setiap pejuang yang datang daripada dulu sehingga sekarang, bahawa Allah Ta'ala telah memberikan isyarat yang jelas bahawa orang beriman, orang yang berada di medan perjuangan, jangan bimbang dengan gugurnya syahid. Yang pertamanya ialah mereka ni tak mati. Mana tak mati dengan istilah kinayah ataupun bukannya jasad mati, tapi di sisi Allah SWT Tuhan tak sebut dalam Al-Quran, bal ahya'un 'inda rabbihim, bahkan mereka ni hidup. Wala tahsabanna alladhi, jangan kamu menyangka mereka ni mati, tapi sebenarnya bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, sebagai ataupun menerima berita ni, sebagaimana yang berlaku setiap kali berlakunya pembunuhan kepada ketua-ketua, pemimpin-pemimpin utama para pejuang, sama ada di Gaza, di Lubnan, yang terbaliknya daripada pemahaman orang kafir ni, mereka menyangka bahawa bunuh ketua, awak-awak down, acul bu, dak ogok. Tapi hak berlaku sebaliknya. Ketua mati syahid, ia menyebabkan anak-anak buah kau semangat untuk perang. Dan hak ni kita saksikan kesan daripada syahidnya Yahya Sifar. Kita menyaksikan operasi-operasi yang berlaku di semua medan semakin dahsyat. Sebab tu kalau kita tengok banyaklah kita kata portal-portal berita Al Jazeera dan lain-lain selepas daripada kematian Yahya Abu Ibrahim ni, mereka temu ramah penduduk Gaza sendiri. Orang tua, orang muda dan seumpamanya. Susah keadaan dia ni. Segala jenis kesusahan ada di Gaza sekarang. Tapi bila tanya pasal kematian Yahya, dia kata tak apa. Mati seorang Yahya ni akan lahir 1000 orang lagi Yahya. Tak ada masalah. Dan kalau kita tengok juga lepas daripada dia syahid, maknanya membangkitkan semangat orang lain. Di Jordan 2 hari selepas dia tu, 2 orang pula pemuda Jordan syahid. Maknanya tu ganah tu operasi tu. Tu ganah operasi tu, makna dia boleh, mana kita kata dia serbu masuk ke sepadang Jordan dengan Israel tu dalam keadaan askar Israel ada. Jadi maknanya benda ni tidak akan mengurangkan semangat orang muda yang berjuang atas nama isu Palestin dan pembebasan Masjid Al-Aqsa ni. Dan bila berlaku gini pula, kita tengok ramai lagi orang buat video klip pendek, orang-orang Islam, orang Arab khususnya, duduk atas kursi macam Abu Ibrahim tadi. Dan juga kanak-kanak di Gaza. Kanak-kanak di Gaza ada hak lilik tangan macam Yahya tadi, ada hak bawa kayu macam Yahya. Jadi sebenarnya bila dia mati, dia akan melahirkan ribu lagi. Benda ni orang anggap benda ni satu kebanggaan. Kalau kita boleh jadi macam Yahya ni. Dak jadi berebut pula. Kita tengok gambar budak-budak di Gaza, saya tengok gambar. Oh, kata semangat budak-budak. Mana mungkin umur belasan tahun, 10 tahun. Jadi itulah kita kata, mana Allah Ta'ala mentakdirkan kematian dia ni, kesyahidan dia ni jadi macam cerita Ghulam dengan Ashabul Ukhdud tu. Jadi tu kita kata luar biasa lah ni. Bagi kita bukan kita tak tahulah benda yang raib, tapi kita kata, ulama kata tanda. Mana dia ni, perjuangan dia diterima oleh Allah Subhanahu Ta'ala, memberikan kesan yang positif kepada orang yang generasi yang selepas daripada ni pula. Dan memang kita tidak dapat nafikan bahawa mereka yang benar-benar berada di jalan perjuangan ni, bila matinya mereka, bukannya semangat itu hilang, bahkan menghidupkan lagi jiwa-jiwa orang beriman supaya sedar dengan perjuangan dan jihad itu sendiri sebenarnya. Maksudnya mati dia menyedarkan orang dengan kebenaran. Dan ini sebagaimana Ustaz tak disebut tadi. Dan kita tidak dapat nafikan bahawa dengan syahidnya Abu Ibrahim ini akan beri kesan yang besar kepada Hamas ataupun beri kesan kepada perjuangan para pejuang di dalam Gaza. Dan memang menjangkakan bahawa bila mana gugurnya orang nombor 1, maka kemungkinan berlaku kepincangan ataupun perlu susunan gerak atur yang agak maksudnya segeralah. Dan kita rasa benda ni pun berlaku baru ni di Hizbullah di Lubnan. Tetapi kita yakin juga benda yang sama akan kembali ke Gaza, dan bukti dia kita boleh tengok dengan operasi dia yang berlaku semalam dan sebagainya. Dan kita menjangkakan insya-Allah Tuhan akan membawa pengganti yang lebih baik daripada apa yang telah ada sebelum daripada ni. Jadi kumpulan pejuang di Palestin ni
walaupun kita kata Yahya gelarang dia Abu Ibrahim ni syahid, tapi mereka ni pejuang-pejuang ni sudah, bila dia masuk dalam medan tu, dia sudah ada dalam mentaliti dia ni bahawa kita akan matilah dalam perjuangan ni. Dan orang yang lebih besar daripada Abu Ibrahim ni sendiri, Syekh Ahmad Yasin sendiri pun besar lagi daripada ni. Masa dia syahid dulu pun mungkin Israel keluar surat khabar esok kata habis dah, Mampu habis dah nanti. pejuang-pejuang Palestin. Tapi sampai kali ni akhirnya hasil daripada tarbiyah Syekh Ahmad Yasin lahir orang macam Abu Ibrahim ni. Jadi walaupun kita kata kita orang luar, kita rasa down sikit bila benda ni berlaku, tapi orang dia ni mungkin ia sudah dari segi mentalnya mungkin tidak sangka, tapi dia sudah ada satu, kita kata, kemampuan untuk menghadapi situasi ni. Maknanya ia taklah jadi, kita kata, huru-hara tau. Mungkin adalah berlaku kelemahan sedikit itu, tapi taklah sampai tahap menjejaskan semangat, menghilangkan terus maknanya kawalan dan penguasaan di tempat mereka bertempur ni. Jadi itulah kita kata, maknanya oleh kerana mereka terbiasa dah dalam suasana syahid, pemimpin ni syahid dan seumpamanya, kesan tu tidaklah sampai tahap menghuru-harakan pejuang-pejuang Palestin ni. InsyaAllah taklah kot. Dan suka saya nak tutup cerita pasal Yahya, dan kita nak beralih banyak lagi topik yang kita nak kongsi. Tapi insyaAllah dia akan hidup dalam jiwa dan generasi kita di masa yang akan datang. Berbalik kepada satu buku yang ditulis oleh beliau, Asy-Syauq wal Qurunful, Duri dan juga Cengkeh, yang cerita tentang kisah hidup dia. Dia tulis masa duduk dalam penjara, dan banyak dia cerita, dan dia telah menceritakan mimpi dia dalam sejarah hidup dia ni, telah bermimpi bagaimana dia akan mati. Dan dia cerita dalam buku tu, dia mengatakan bahawa, wahai ibu, sekarang telah tiba waktunya. Maknanya cerita kemak dia, bagaimana dia membayangkan, dan bukan membayang, dia melihat kematian itu akan berlaku. Dia kata bahawa, wahai ibu, sekarang sudah tiba waktunya. Aku melihat diriku merempuh masuk menyerang tentera-tentera Israel, dan aku akan membunuh mereka dengan mudah seumpama kambing-kambing. Kemudian aku selepas itu akan gugur syahid. Dan disebut bahawa setelah daripada itu, aku akan berada di pangkuan baginda Rasulullah SAW dalam keadaan disambut oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi mengucapkan selamat datang kepadamu, selamat datang kepadamu. Dan bila kita baca cerita ni, walaupun timbul selepas dia mati, bagi orang yang yakin dengan perjuangan kebenaran yang dia ada ni, sebenarnya benda ni dia kejar nak. Maksudnya kemungkinan boleh berlaku setahun perang ni, daripada hari pertama sampailah hari dia gugur syahid ni, dia tunggu bila aku nak boleh barang ni. Maksudnya barang ni Nabi tunjuk dah, Allah Ta'ala tunjuk dah ke dia sebagai satu ilham, petunjuk. Dan sekarang ni aku nak tuntut benda ni, dan dia telah menjanji atau telah mengotakan janji dia, dan Allah Ta'ala insyaAllah akan mengotakan janji Allah Ta'ala kepada dia. Sebab tu juga kita tengok ramai orang Arab lah khususnya, yang menyokong perjuangan Palestin dan juga perjuangan Yahya ni, keluar satu kata-kata teremak lah sekarang ni, kita kata benda tu muqbilun ghairu mudbir, maknanya mara ke depan dan tidak berundur ke belakang. Sebab dia tahu dah mana benda yang akan berlaku ni, yang tengok dah dalam mimpi dia, dan seumpamanya waktu kita kata salah satu bentuk karamah lah yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Jadi dia tahu dah tu kesudahannya, nak bertemu dan disambut oleh Nabi SAW sendiri. Sebab apa aku kena undur ke belakang? Patutnya lebih mara lagi lah ke hadapan. Jadi tu satu, kita kata tak ada lah mana penghormatan paling besar sekali yang boleh dicapai oleh seorang Muslim dalam hidup ni adalah mati syahid seperti yang yang berlaku kepada Abu Ibrahim, dan disambut oleh Nabi SAW sendiri. Itu memang luar biasa. Dan banyaklah kalau kita nak cerita bab jihad, kelebihan dan sebagainya, kita boleh rujuk dalam Al-Quran, dalam hadis baginda Rasulullah SAW, bagaimana diceritakan tentang kelebihan-kelebihan mereka yang jihad, dan mereka yang berada di lapangan ini sedang berlomba untuk mendapat janji yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dan kita nak sentuh juga oleh kerana kita masa tak panjang, bukan masa tak panjang, kalau kita cerita panjang orang pula puas tengok. Jadi kita cuba untuk ringkaskan beberapa perkara yang kita nak kongsikan pada hari ini. Yang keduanya ialah kita nak bincang tentang operasi-operasi yang dilakukan oleh Hizbullah ataupun serangan daripada Lebanon ke dalam Israel. Dan dalam tempoh 2 minggu ni, seminggu lebih ni, kita lambat bersiaran ni, macam-macam operasi yang tak masuk akal. Dan yang paling lama lah berbanding waktu kita sekarang ni,
Lama dah kita tinggal seminggu lebih sebelum berlakunya operasi pembunuhan kat atas Abu Ibrahim ni. Antara peristiwa yang mengejutkan tentera Israel adalah serangan drone yang gaib secara tiba-tiba, macam silap mata. Ni drone, satu operasi yang dilakukan di Binyamina, dilancarkan oleh Hizbullah daripada Lebanon. Mereka menghantar sebilangan drone, dan drone ni kalau ikut daripada riwayat Israel, ia masuk ke sempadan, nampak macam ada signal tapi tiba-tiba hilang. Maksudnya mungkin bukan ancaman, tiba-tiba keluar berada di kamp tentera simpanan Golan, dan hak ni jarak dia 70 km daripada sempadan Lebanon. Dan yang mengejutkan apa yang berlaku ialah masuk ke dalam kamp tentera dan masuk ke dewan makan dalam keadaan penuh tentera. Sedang makan malam dan sebagainya, dan berlaku letupan dan mengorbankan beberapa orang daripada tentera Israel, dan sebilangan besar daripada mereka cedera dalam operasi tersebut. Jadi kalau kita tengok benda ni merupakan suatu kejayaan lah bagi Hizbullah, yang mana mereka ni telah membuktikan mereka berjaya mengatasi sistem pertahanan yang paling canggih lah, yang boleh dikatakan antara yang paling canggih yang wujud atas dunia ni ada di Israel. Dan benda ni kita kena sebut juga sekali lagi, ramai orang yang tidak faham apa benda yang berlaku. Dia kata tak ada orang mati lah, apa benda lah. Jadi selama setahun Hizbullah masuk 8 Oktober selepas Hamas melancarkan serangan, pejuang Palestin melancarkan serangan pada 7 Oktober. Jadi Hizbullah ni dia masuk 8 Oktober dan dia telah menyerang radar-radar, tempat-tempat pemantauan oleh tentera Israel. Jadi selama setahun sebelum daripada Israel masuk serang ke dalam Lebanon, sempadan Lebanon ni, banyak dah radar-radar mereka yang canggih-canggih yang harga mungkin bilion-bilion ni telah musnah. Jadi benda tu salah satu faktor yang utama lah yang menyebabkan kita kata kejayaan Hizbullah menghantar drone dia masuk. Bukan kata tak ada pemantauan dari Israel, tapi banyak dah yang rosak, banyak dah yang musnah. Dalam masa yang sama juga Hizbullah juga menggunakan beberapa strategi selain daripada diserang radar-radar dan juga pemantau-pemantau Israel ni. Dia juga melakukan kita kata melancarkan roket-roket ni sebagai kita kata tipu muslihat je. Dia lancar banyak roket, lepas tu Iron Dome pun duduk sibuk, penggera pun duduk sibuk, dia pun atas seluruh drone dia kat bawah. Sebab drone ni antara faktornya kata payah nak dikesan sebab dia terbang terlalu rendah. Jadi radar ni kesan atas, kat bawah ni mungkin tak tahu lah, dekat sangat dengan permukaan bumi ni. Sebab tu boleh jadi setengah tempat tu mula-mula ada, lepas tu nampak tak ada, ia turun bawah lagi. Jadi benda tu merupakan satu kejayaan setelah daripada setahun percubaan demi percubaan. Roket-roket yang dilancarkan oleh Hizbullah ni lebih kepada nak test market je, nak uji dulu tau, ambil maklumat. Dan sebenarnya bukan kata daripada pihak Hizbullah saja, daripada pihak Israel sendiri pun penganalisis tentera mengatakan bahawa memang Israel dia claim maknanya sistem pertahanan dia antara yang terbaik dunia, tapi benda tu kita nak tahu macam mana ia terbaik di dunia. Kita tak akan tahu sehinggalah benda tu diuji di alam nyata, sehingga berlaku perang. Memang kita boleh buat test tau, mana sama-sama kita kata berjaya. Tapi adakah kejayaan tu menggambarkan kemampuan 100% benda tu? Sebab sekarang ni kita tak test lagi di medan tempur yang sebenar. Jadi akhirnya terbuktilah hari ni yang dia kata paling canggih tu, taklah kata benda tu tidak canggih, tapi taklah boleh menjamin 100% keselamatan tu, tidak. Mana kata ia rasa gagah sebab dia berlawan lagi dengan orang gagah. Jadi Hizbullah sebab tu banyak-banyak roket yang dilancar ni lebih kepada nak menguji dan nak mencari kelemahan Iron Dome dan seumpamanya. Dan terbukti hari ni Israel tidak ada jawapan kepada masalah drone yang dilancarkan oleh Hizbullah. Belum ada lagi satu sistem yang betul-betul kita kata kemah lah yang boleh. Sebab tu banyak drone ni berjaya masuk, walaupun ada sebahagiannya dipintah, tapi dia boleh dipintah bukan dengan Iron Dome ni. Dia kena ada macam kita ada jet pejuang, radar dia lebih canggih, ataupun helikopter yang lebih canggih. Hak ni yang boleh kejar drone ni. Tapi drone ni harga berapa? Jet berjuang tu berapa kos dia? Dia tak padang. Dari segi ekonominya rugilah kita kata. Sebab tu berbalik pada operasi hak baru juga yang dilakukan di Kaisaria, juga menggunakan drone. Dah hak ni agak kelakar. Kita dengar maksudnya nakal jugalah sikit benda dilancarkan drone oleh Hizbullah daripada Lebanon dan dapat dikesan secara mata kasar. Maksudnya dengan radar yang ada tu aku tak sedar. Tiba-tiba orang kampung tengok ada drone terbang. Lalu dilaporkan kepada pihak polis, dan pihak polis bawa helikopter pula kejar. Kejar pula main. Tak boleh. Maksudnya kejar tak dang. Tiba-tiba sasaran utamanya jatuh ke rumah Netanyahu. Dan hak ni je jadi bengong lagi. Sebab apa? Satunya tak boleh kesang, yang keduanya kejar pun dengan senjata biasa ni tak boleh nak buat. Dan yang ketiganya tempat yang
dilakukan serangan itu amat sensitif, dan setiap hari semakin banyak tempat yang sensitif diserang. Bererti bingkul ahdaf, saya panggil bahasa Arab, tempat-tempat menjadi sasaran ni, pilihan dia terlalu banyak yang dimiliki oleh Hizbullah. Cuma ia bergantung kepada serangan yang dilakukan oleh Israel. Israel serang tempat mana, maka situlah yang akan serang tempat Murigi. Yang menariknya juga ialah matlamat daripada Israel ni yang disebut oleh Netanyahu, dia serang Lebanon ni sebab nak mengembalikan penduduk-penduduk Israel yang duduk sepadang Lebanon ke rumah. Tiba-tiba Netanyahu nak balik rumah pun tak boleh. Jadi macam mana? Netanyahu sekarang ni nak balik rumah dia pun tak boleh. Macam mana dia nak bawa balik rakyat dia yang asal duduk sepadang Lebanon? Memang tak nampak jalan. Jadi keadaan yang berlaku ni mungkin bagi orang biasa dia kurang faham. Saya pun kurang faham juga. Tapi bila kita dengar ulasan-ulasan pakar-pakar ni, mana suatu kegagalan yang amat besar, dan bukan sekali, berkali-kali bagi Israel ni, sehingga rumah kediaman peribadi Perdana Menteri negara dia, orang nombor 1 pun tak selamat, apatah lagi rakyat biasa lebih lagi tak selamat. Tak ada nombor. Dan kita kena tahu Kisaria ni, tempat Netanyahu duduk ni, dia ni kawasan elit. Hak duduk situ tu orang hak tarah-tarah, milioner, bilioner. Bukan orang biasa, bukan orang B40 M40 apa benda ni. Hak TT belaka tak tahulah, orang hak Datuk-Datuk Tan Sri belaka duduk situ. Dan jiran-jiran Netanyahu pun sekarang ni dia rasa tak selamat. Dia kata kerana Netanyahu jadi jiran kita, jadi bala kepada kita. Tempat kita jadi tak selamat. Orang jadi takut nak duduk berjiran dengan Netanyahu. Dan Netanyahu bila berlaku perang di Lebanon dan sebelum ni daripada Gaza sendiri pun, dia pun tak berani dah nak mesyuarat di bangunan-bangunan biasa. Dia sekarang ni pun katanya dia ada di Al-Quds, Baitul Maqdis. Dia mesyuarat di satu kubu bawah tanah, di atasnya tu bukit. Dia pun takut, tak berani. Jadi benda ni orang boleh buat perbandingan antara Abu Ibrahim Yahya tadi dengan Netanyahu. Hak ni mati berjuang, hak ni pula hanya berani bersembunyi saja. Dia pun tak berani dah sekali nak keluar, dan telah ditingkatkan lebih lagi lah. Mana keselamatan hak sediadanya tu ketat dah, lebih lagi ketat. Dan benda ni sudah tentulah kita kata bukan cubaan yang pertama dan terakhir. Akan ada lagi cubaan-cubaan selepas daripada ni. Dan Israel, dia dengan secara kita kata spontan terus dia tuduh Iran adalah dalang kepada cubaan membunuh Netanyahu. Dia nak mengalih perhatian, yang mana daripada kegagalan dia seolah-olahnya doklah kumpulan kecil macam Hizbullah boleh temu Netanyahu. You nak tahu maknanya benda tu adalah daripada orang besar juga. Tapi sebenarnya tu kegagalan dia. Lawan kumpulan kecil pun tak lepas dia nak menghadapi masalah ni. Dan satu lagi yang kita kena sebut juga, Sading, konsep perang. Hak ni aku tak faham. Konsep perang, ada orang kata dah serang perabi lah. Buah ni bos sedap perabi, memang sedap cakap. Memang kita kata tunggu benda lagi. Sekarang nak perabi lalu. Bukan gitu kaedah perang. Dan kita kena faham, perang ni ada marahil, dia ada tahap-tahap dia. Dan setiap tahap ni dia ada target-target tertentu. Dan kita sebut dah daripada dulu bagaimana medan lain selain daripada Gaza ni, mereka ni ialah Jabhatul Isnad. Mereka ni backup kepada Gaza. Medan utama tetap Gaza, tetapi setiap medan ni mempunyai tahap-tahap dia. Tahap-tahap bererti macam kita ingat dulu apa yang berlaku antara Hizbullah dengan Israel, sepadan dengan sepadan, 3 kilo dengan 3 kilo. Mutang 3, aku tang 3. Mutang 5, aku tang 5. Maksudnya mu serang dah 5 kilo, aku puaskan jarak tu. Begitu juga dengan target-target yang mereka serang. Setiap target yang dibuat oleh Israel, maka Hizbullah akan balas timpa. Maka sekarang ni Israel telah mengebom gila-gila kawasan Dahiyah Beirut, pinggir Beirut. Maka apa yang dilakukan oleh Hizbullah, mereka serang pula kawasan Haifa, mereka serang pula pinggir Tel Aviv. Dan semua masing-masing ni ada tempat sensitif. Contoh tempat sensitif, mereka ada pelabuhan, lapangan terbang, tempat-tempat perindustrian, tempat-tempat minyak dan sebagainya. Dah ni tak masuk buku lagi. Sebab kalau ada orang serang, maka orang lain akan buat lalu. Masa akan kesang kosor. Maka sekarang ni, tahap yang berlaku sekarang ni ialah mereka dengan kadar dia. Maksudnya Israel serang gini, maka aku akan serang kawasan strategik dengan kawasan strategik. Dalam keadaan kita orang Islam masih ada kaedah yang wajib kita ikut. Perang tak boleh ikut pada macam Israel. Mereka membunuh orang awam gila-gila. Kita tetap dengan strategi menyerang kawasan-kawasan yang strategik.
Tetapi dalam masa yang sama, ada kaedah yang boleh menyerang kawasan orang awam. Tetap ada. Tapi mengikut kaedah dan juga tahap-tahap yang telah ditetapkan. Iyalah maknanya. Sebab tu kita sebut dah dulu. Apa peperangan yang berlaku antara Israel dengan pejuang Palestin, antara Israel dengan Hizbullah, dia adalah peperangan yang tidak setara. Kita tak boleh macam dia. Dia ni backup dah habis, Amerika akan beri sebanyak-banyaknya. Kita ni kemampuan kita terhad. Kita tak boleh guna sekaligus. Lepas tu esok nak berjuang apa? Itu bukan cara yang bijak. Macam kalau kita baca dalam sirah Nabi SAW sendiri pun. Maknanya kita kena ada pertimbangan lah. Kena fikir. Tahu? Kemampuan kita macam mana yang sikit ni nak mengalahkan yang besar. Sebab tu kita sebut dah dulu. Kumpulan pejuang mukawamah ni, dia guna kaedah harbu istinzaf. Peperangan untuk meletihkan musuh. Menghabiskan tenaga musuh. Jadi kita kena sikit. Benda tu gitu kaedah dia. Dia tak boleh pergi sekaligus. Jadi sebab tu kita tengok pejuang-pejuang Palestin dan macam Hizbullah ni juga, mereka berjaya bertahan dengan kaedah ni selama puluhan tahun kerana kebijaksanaan dia tu menimbang perkara tersebut. Dan juga kita macam Ustaz Aman sebut tadi, peperangan dia ada marhalah dia, ada tahap-tahap dia. Sebab apa? Israel ni kita tahu dia kekuatan dia sangat besar, dia ada nuklear dan macam-macam. Jadi kita perang, ia serang 5 km, kita balas 5 km. Kita tak ambuh serang 10 km terus. Sebab benda tu akan memberi lesen kepada Israel untuk dia. Sebab memang kita kata, kita sebut dah dulu, Hizbullah ada kemampuan untuk menyakitkan Israel, memusnahkan sebahagian Israel. Dan Israel juga ada kekuatan untuk meratakan Terus Lebanon. Jadi kita tak ambuh beri kepada dia lesen untuk dia meratakan Terus Lebanon tu. Itu salah satu pertimbangan yang perlu diambil kira. Hizbullah boleh serang rumah Netanyahu, betul. Tapi boleh tak kalau Israel nak nuklear Terus Lebanon? Boleh. Tapi kita tak memberi lesen itu pada dia. Sebab tu kita kena ikut tahap-tahap peperangan. Dan kalau tengok contoh macam yang disebut oleh Ustaz Ahmad, di mana Hizbullah ni dia sudah ada bank ahdaf. Dia sudah ada dah mana senarai sasaran yang dia akan serang. Dan dia telah sebarkan dalam video Hud-Hud 1 dan juga 2. Dan waktu tu ya setakat yang dia tunjuk, ada banyak lagi, puluhan ataupun ratusan jam lagi maklumat yang ada dengan mereka. Dan benda ni akan mengikut tahap-tahap dia akan disasarkan satu demi satu. Sekarang ni kita tengok kebanyakan tempat yang diserang ialah kamp askar pangkalan tentera dan ada kaitan dengan khatul imdad, maknanya kita kata logistik bekalan dia tu. Kebanyakannya benda ni yang serang. Baru malam ni Israel telah menyerang satu, kita kata macam bank lah. Ia bukan bank juga, ia panggil Muassasah Khairiyah, maknanya pusat kebajikan Al-Qardul Hasan, pinjaman tanpa faedah. Jadi dia serang benda ni, tujuannya benda hak ni kita sebut dah dulu, ia nak memusnahkan bi'atul muqawamah, maknanya persekitaran orang-orang yang menyokong muqawamah. Dia akan memusnahkan sebarang bentuk kita kata talian hayat kepada pejuang Hizbullah, maknanya kemudahan asasnya bank. Jadi kita kena tahu Hizbullah ni dia parti dan dia juga kumpulan pejuang. Dia ada banyak program-program aset-aset dan seumpamanya, dan dia buka satu bank untuk beri pinjaman duit tanpa faedah kepada penyokong dia, orang Syiah ke, dan juga orang-orang lain, rakyat Lebanon, Kristian ke apa benda ke, semua boleh dapat faedah daripada Al-Qardul Hasan ni. Ni walaupun kita kata dia bawah Hizbullah, tapi dia adalah kebajikan untuk semua. Jadi Israel ni dia nak konon-kononnya lah, dia nak mematikan sumber kewangan. Sebab dia kata bank ni sebenarnya digunakan untuk menjana duit untuk Hizbullah. Sedangkan benda tu inisiatif Hizbullah untuk bantu orang miskin. Qardul Hasan beri pinjaman tanpa faedah. Tu peranan dia. Tapi jahat Israel ni dia musnahkan benda ni dengan alasan dia kata ni adalah talian hayat kewangan kepada Hizbullah. Dia telah menyerang bank pinjaman tanpa faedah yang dibuat oleh Hizbullah ni, dan terbakar lah. Kita tengok video tadi, terbakar. Dan juga ulasan daripada seorang pimpinan ataupun penyokong Hizbullah TV, dia kata sebenarnya benda ni kita sudah jangka, dan pusat tu pun telah kita kosongkan, tak ada apa-apa dah, barang bernilai orang pun tak ada dah. Tapi kena ingat, serangan kepada ekonomi rakyat Lebanon akan dibalas dengan menghalalkan Hizbullah untuk menyerang sumber ekonomi. Mungkin bank di Israel pula akan diserang. Dan kita pun tahu, dia kata Israel pun tahu juga, sama-sama tahu. Israel pun sudah menjangka keadaan yang seperti ini akan berlaku. Bank dia pun kosong. Sama kau. Jadi itulah kita kata muadalah dia tu perkiraan yang perlu dibuat. Perangan ni ikut marhalah dia, tahap-tahap dia. Dan kita tengok dari sudut serangan darat, antara serangan yang menarik berlakunya serangan darat, dan banyak helah yang dilakukan oleh Israel ini dalam serangan darat, dan memang dahsyat lah. Helah, bukan kita nak panggil helah pun tak panggil helah, sebab orang tahu belaka. Isunya orang tahu belaka, dan dia tak malu pun untuk menafikan secara terang-terangan
ataupun pelawak secara terang-terangan. Ya, pertamanya ialah dia serang darat sehingga pada hari ini mereka tak boleh nak pergi ke hadapan. Mereka mengatakan bahawa pasukan keamanan, tentera keamanan yang dibawa oleh PBB di sempadan Lubnan Israel ini dijadikan oleh Hizbullah sebagai tebusan, sedangkan mereka yang menjadikan mereka ni sebagai target dan tebusan. Dan mereka telah baru ni tersebar satu video kata dia telah tawan satu kawasan di sempadan Lubnan Israel dengan dinaikkan bendera Israel di atas taki air, ambil gambar dengan drone kawasan dan sebagainya. Tiba-tiba pecah cerita, wak naik bendera 5 minit je, ambil gambar lari pula. Sebab kawasan tu kawasan panah, mana duduk lama boleh sakit. Dan hakikatnya sehingga pada hari ini serangan darat yang dilakukan oleh mereka tidak berjaya. Dah ni mereka tak tahu nak tutup macam mana. Sebab kalau tarik diri, makna mengatakan operasi darat ni gagal, memang jeng lah. Sebab pasal dia telah menggambarkan kepada masyarakat Israel bahawa banyak benda dah mereka berjaya. Dengan juru cakap dia, dengan wakil dia bawa dengan senjata kabar senjata yang dirampas daripada Hizbullah begitu begini. Tiba-tiba hakikatnya di medan peperangan darat ni mereka tidak dapat untuk kehadapan kecuali akan terkena dengan perangkap dan serangan yang telah diatur oleh Hizbullah. Dan sekarang ni peperangan darat antara Israel dengan Hizbullah ni berlanjutan lebih kurang 2 minggu dah. Kalau ikut daripada laporan Hizbullah, lebih daripada 50 orang ataupun 60 orang dah askar Israel mati. Lebih pada 500 orang dah cedera parah dah belaka lah. Dan kalau kita tengok dah, saya tengok satu ulasan lah, penganalisis tentera lah. Dia kata serangan pada kali pertama, hari-hari yang pertama Israel ke atas Lubnan berperang Hizbullah ni, hak ni dia panggil kata serangan hujum istitla'. Mana serangan untuk dia nak tengok keadaan dulu. Nak tengok suasana tu, cuba masuk boleh tak boleh, ambil gambar apa benda ni, nak test dulu. Tapi dia kata biasanya hujum istitla' ni, serangan kali pertama ni untuk tengok keadaan, ambil maklumat macam mana ni. Biasanya askar-askar ni buat dalam masa 2-3 hari je. Tapi sekarang ni nak masuk 3 minggu. Istitla' lagi. Istitla' lagi. Dah habis Riki. Dah habis lagi. Jadi benda ni, dia kata dari segi ilmu ketenteraan ni, maknanya gagal, tak ada tafsiran lain. Dah gagal je lah. Dan sekarang ni kita kena faham. Israel bawa 50,000 orang askar dia dengan macam-macam tu, tak usah cerita lah, dengan derong je, dengan apa benda yang tu, segala paling canggih atas dunia tu bawa. Tak gerak lagi, duduk situ lagi. Jadi ada sebahagian tempat dia berjaya masuk, tapi macam Ustaz Amar kata tadi lah, masuk sekejap keluar balik sebab panas, tak boleh duduk lama. Dan di setengah-setengah tempat ni memang Hizbullah sengaja beri dia masuk. Masuk sekejap, kena bom, balik lah. Tak payah suruh balik diri je. Jadi tu yang berlaku. Jadi bila gini, dalam masa yang sama juga, kos katanya peperangan darat ni sudah mencecah lebih daripada $100 juta dah, dengan kelengkapan, dengan askar, dengan macam-macam, lebih 1 juta. Ini satu benda yang beban yang sangat besar lah. Israel ni bukan Tuhan, dia bukan kaya tidak terbatas, dia pada batas dia juga. Jadi bila kos tu terlalu tinggi. Sebab tu kalau tengok berita yang saya tengok, dia kata sekarang ni seorang pegawai Amerika tu, nama dah ingat nak sebut lah, dia membawa satu pelang yang dicadangkan oleh Israel kepada mereka, macam mana dia nak buat genjatan senjata di Lubnan. Jadi mereka Israel yang atau ketah kerja tu kepada mereka supaya dibawa ke Lubnan, tekan Lubnan ni menerima genjatan senjata mengikut syarat Israel. Sebab apa berlaku gitu? Sebab dia pun rasa perang ni berat bagi dia. Dari segi korban nyawanya, dari segi benda tu hampir 2 minggu tak bergerak lagi, dan juga kos lagi. Dia yang beri pelang dia lah, cadangan dia macam mana nak syarat-syarat yang dia nak untuk menghentikan serangan di Lubnan. Sebab dia sendiri pun rasa berat benda ni. Sampai bila nak terus gini? Kalau kita baca kenyataan daripada tentera Israel, Yoav Galang dan macam-macam tu, 50% Hizbullah telah kita musnahkan. Kita telah berjaya melumpuhkan gudang senjata lah apa benda. Tapi masalahnya sampai hari ni roket ni tak kurang pada 200 lah lebih kurang setiap hari ni. Purata 200 lebih sehari. Dan macam mana kata 50% musnah? Macam mana kata dia telah membunuh ribuan daripada pejuang Hizbullah? Kita tak katalah pejuang Hizbullah tak ada mati, tapi pada dia cerita tu seolah-olahnya tak ada habis dah. Jadi benda tu maknanya lebih ada tipu lah semata-mata. Jadi apa yang berlaku di medan tempur itulah yang menceritakan sebenarnya apa yang sebenarnya berlaku. Jangan tengok kepada ucapan yang disebut oleh kenyataan media Israel, tentera Israel itu semua tipu belaka kebanyakannya. Kalau sebut media ni panjang cerita Ustaz ni. Sebab sekarang ni
biarlah kita selit juga sikit. Tak tahulah kok mana kita nak cerita, kita nak sapa. Tapi kita sedih tengok dalam media kita sendiri, mana di Malaysia ni kita baca berita-berita yang ada daripada media massa yang ada ni, media-media utama ni dia memetik kebanyakannya berita bersumberkan barat. Satu, yang keduanya nada yang digunakan juga nada barat. Tu kita sedih. Maksudnya kena ambil berita daripada barat, tak ada masalah. Tetapi tukar olahan dan nada tu biar kena dengan situasi kita sebagai negara orang Islam. Ni dok nada yang digunakan sehingga kepada syahidnya Abu Ibrahim ni pun nada yang digunakan juga masih nada yang sama digunakan oleh Israel. Bahkan mereka dengan, kalau kita baca berita baru ni, ada kita baca berita tu ketika mana Israel buat pengumuman rasmi tu, kita bersungguh sambut berita ni bahawa gugurnya saya, tapi dengan nada Israel. Kita rasa agak terkejut. Tak tahulah kalau orang yang tolong terjemah berita ni secara literal terus ataupun tak tahu nak kata lagu mana, tetapi sepatutnya kita negara orang Islam ni nada kita agak berlainan. Cara kita olah berita, pastikan kita memberi keuntungan kepada Islam. Biar orang baca ni membawa kita mendekatkan diri kepada perjuangan. Ni tidak, kadang-kadang terbaca jadi jauh, bahkan nampak seolah-olah hak buruknya kita. Dah ni perkara yang tidak sepatutnya berlaku lah. Jadi sebab tu benda ni kita kena sedar. Media ni salah satu kita kata sumber maklumat dan juga dalam masa yang sama pendidikan. Dia yang akan membentuk cara orang berfikir. Dia akan membentuk cara orang memahami suatu perkara. Bila kita mengolah benda tu dalam bentuk yang salah, dia akan memberikan kefahaman yang salah dan mewujudkan pemikiran dan juga tindakan yang salah. Sebab tu tengok ada sebahagian orang sehingga dia kata makna mujur lah, Abu Ibrahim Yahya ni kiok lah apa benda lah. Apa benda ni mengarut benda gini tau. Dia tu mati lawan musuh Islam. Bukan dia lawan orang Islam. Tiba-tiba kita bergembira dengan orang yang berjuang. Kita bergembira dengan musuh berjaya membunuh pejuang Islam ni. Dia kita ni sebenarnya duduk oleh mana? Duduk oleh mana? Takut-takut ada sifat nifak dalam diri kita, na'udzubillah lah. Jadi sepatutnya benda gini ni, bila berlaku keadaan yang berlaku seperti hari ni, kita ni kena pilih side yang betul. Sebab sekarang ni kita macam dalam hadis Nabi SAW sebut, ujian yang berlaku di akhir zaman ni adalah tapisan sebenarnya. Kita nampak perang berlaku di Gaza seolah ujian kepada Gaza. Tak, ujian kepada kita juga. Kita duduk di side mana? Kita sedang ditapis, tapi kita tak sedar. Jadi sebab tu kita kadang-kadang kita tengok orang bercakap ni, kita boleh bayang dalam otak dia, kita takut dia ni tak luluh tapisan tu, dia duduk dalam. Sebab tu dalam dunia ni tak ada orang lain dah. Ada orang yang beriman, ada orang yang munafik, ada orang kafir. Jadi kita duduk mana? Kalau kita suka kepada orang Islam mati dibunuh oleh kafir harbi, kita duduk mana kita ni sebenarnya? Jadi tu kita kena sedar lah, kita sedang ditapis. Dan ni membawa kita kepada perkembangan terbarulah apa yang sedang berlaku di Gaza. Kita sebut juga sikit sebab sekarang ni antara medan yang kembali rancak adalah Gaza, dan yang besarnya adalah apa yang sedang berlaku di sebelah utara. Dan kita sebut dah sebelum daripada ni, sekarang ni Israel telah melancarkan satu the general plan, maksudnya plan general, di mana mereka nak buat satu operasi sekarang ni mengosongkan di sebelah utara Gaza dengan cara tekanan yang tidak masuk akal. Yang pertamanya dengan serangan pagi, petang, siang, malam daripada semua penjuru, darat, laut, udara, diserang penduduk Gaza yang berada di utara dan dijeruk mereka ni daripada segala bentuk bantuan. Maksudnya dari sudut makanan, dari sudut perubatan, dan ramai dah yang mati akibat kebuluran dan tidak mendapat rawatan, dan penduduk di sebelah utara ni dianggarkan dalam 400,000 orang lagi yang masih ada. Dan mereka telah mengepung kawasan yang paling panas sekarang ni, itulah di Jabalia, dan ini merupakan operasi mereka yang ada kata ketiga dan ada kata operasi kali keempat, dan mereka kepung dan mengebom semua tempat di dalam Jabalia yang lingkungan mereka hanya 1 kilo lebih ni sampai hancur. Dan sehingga pada hari ini, walaupun serangan telah membawa kepada 2 minggu, masih ramai jenazah-jenazah, jasad-jasad mereka yang syahid ada di jalanan, tidak boleh diambil sebab setiap orang yang pergi dekat akan ditembak dan dibunuh oleh Israel. Tetapi hak paling hebatnya ialah penduduk yang berada di Jabalia dan berada di sebelah utara Gaza, di mana kita tengok kalau penduduk Jabalia, kalau kita tengok video-video dia sekarang, kita kata tak tahu jiwa dia lagu mana. Mana nak banding dengan kita, dah lah jauh, kita dah juang, kita dah perang, kita makan sedap, minum sedap. Mereka ni hidup dalam suasana yang kesempitan teramat dahsyat, tetapi jiwa mereka
bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala amat tinggi dan tidak timbul kekacauan yang dianggarkan oleh Israel akan berlaku. Maksudnya orang berebut tikang sama sendiri, berebut makanan, boleh berlaku kacau bila dan sebagainya. Tapi hak berlakunya hidup dalam keadaan yang amat harmoni, saling support di antara satu sama lain, walaupun mengalami kemusnahan yang besar dan juga mengalami satu penderitaan yang dahsyat. Sebenarnya penduduk utara Gaza ni, dia ada pilihan. Kalau dia nak keluar daripada utara Gaza, sebab Israel sebut lama dah. Dia memang nak suruh orang yang ada situ tu keluar. Sebab dia kata kawasan ni perang, bahaya. Seolah-olahnya dia pula bersimpati kepada nasib rakyat Palestin. Seolah-olahnya gitulah. Ayat dia jadi sebenarnya mereka ni ada pilihan. Mana Israel suruh keluar lama dah. Bukan baru sehari dua ni, bukan seminggu ni, lama daripada hari tu lagi. Tapi mereka ni pilih untuk duduk situ. Dan mereka kata mereka tidak akan pindah daripada tempat mereka. Dan kalau mereka berpindah sekalipun, mereka berpindah ke langit. Maknanya mati lah. Mana naik ke syurga lah maksudnya. Jadi itulah kita kata kuatnya iman dan juga keyakinan mereka. Dan sekarang ni memang kita kata Israel ni dia kepung macam Ustaz Ahmad sebut tadi. Makanan tak masuk, obat-ubatan tak masuk. Kalau kita tengok berita semalam ataupun 2 hari lepas, Israel pergi depan dengan hospital Indonesia, kalau tak silapnya situ. Betul. Dia potong elektrik, bekalan elektrik, sehingga menyebabkan beberapa orang pesakit mati kerana tidak mendapat bantuan peralatan dan seumpamanya lah. Tapi sekarang ni kita tengok apa yang berlaku dah. Pertembungan sekarang ni kita tengok. Maknanya mungkin kita kata ialah kita tak suka benda ni berlaku. Kita sedih dengan benda yang berlaku. Cuma kita nak tengok dari segi kita kata maknanya hikmah lah Allah Ta'ala buat. Kekuatan senjata yang begitu hebat. Canggih kata kebal, drone. Drone ni maknanya kalau kita tengok berita lah di Jabalia tu tau. Sama ada wartawan ke ataupun video yang dirakam oleh mukawamah pejuang Palestin ketika mereka buat operasi ni, kita akan sentiasa mendengar drone Israel ikut telinga kita ni. Mana drone tu di mana-mana. Jadi sebegitu besar kekuatan berlawan dengan kesabaran dan juga yakin kepada Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni orang Jabalia tak ada apa dah. Kita jangan cerita pasal pejuang Palestin, dia ada senjata walaupun tak banyak, sikit sangat je. Tapi maknanya orang dia ni, dia semata-mata lawan Israel dengan kesabaran dia. Mana duduk situ je. Duduk saja. Jadi kita akan tengok kesudahannya macam mana. Dan kita berdoa lah kepada Allah Ta'ala supaya dia beri kemenangan atas kesabaran. Jadi duduk saja di Jabalia tu sudah dikira ribat. Ribat ni maknanya mempertahankan sempadan. Walaupun tak perang, duduk saja. Itu sudah menggagalkan perancangan musuh untuk mengusir keluar penduduk Jabalia ni daripada tempat dia, daripada utara Gaza ke tempat lain. Dan Israel akan ambil alih sepenuhnya lah. 40% daripada utara Gaza tu ia akan ambil alih tu. Jadi yang berlawan sekarang ni benda apa? Kesabaran, keyakinan kepada Allah Ta'ala dengan senjata yang paling canggih di dunia. Tu kita tak ceritalah lagi maknanya kita kata perangkat-perangkat bom yang berjaya dibuat oleh mukawamah dalam keadaan yang paling payah. Masih lagi berlaku ada perangkap, ada serangan, ada yang kena tembok di sniper pejuang Palestin. Dalam keadaan macam kita daripada Ustaz Amal kata tadi, mana Jabalia ni kena kepung 1 kilometer je. Tapi masih lagi pejuang Palestin berjaya melawan musuh dalam keadaan telah dikepung makan, minum dan semua sekali, dan telah kali ketiga ataupun kali keempat dari Israel masuk meratakan kawasan tu. Boleh lagi dia membuat perancangan membunuh dan menyerang musuh. Sebab tu menarik apa yang disebut oleh Faiz Ad-Duairi lah, bekas panglima perang yang sudah penceng. Dia kata apa yang berlaku di Jabalia ni, kalau kita tengok kepada pejuang yang berperang lawan Israel ni, mereka telah berjaya mengatasi komando paling hebat seluruh dunia. Dia kira komando Amerika, Delta ke apa benda ke, komando seluruh tanah Arab ke, apa yang dilakukan oleh pejuang Palestin di Jabalia ni adalah maknanya kita kata pencapaian komando terbaik dunia, dia kata. Tak ada setakat yang dia tahu boleh buat dalam keadaan kepungan sekatan, kawasan yang begitu kecil, dengan kelengkapan yang sangat sikit, boleh melakukan penentangan seperti ini. Dan dia sebut dalam ucapan dia tadi dicabar mana-mana kumpulan komando atas dunia yang ada ni buat macam ni. Dan mustahil akan berlaku. Dan dia yakin dia ni pengalaman daripada apa yang dia buat. Dan hak menariknya, mari kita menyaksikan satu operasi yang dilakukan oleh para pejuang dan telah membunuh orang besar dalam tentera Israel. General bagi pasukan 401 mati. Dan dialah yang menjadi kepala di atas operasi yang sedang berlaku di Jabalia ni. Dan bukan sekali lah, bukan 2 kali, dan banyak dah sebenarnya general-general perang
yang telah terkorban dalam perangan di Gaza ni, tetapi kita melihat kepada keteguhan penduduk Gaza ni ataupun khususnya dalam apa yang sedang berlaku di Jabalia ni, satu perkara yang kita boleh ambil iktibar terlalu besar, bahawa mereka ni yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, cukup dengan duduk diam walaupun tak ada, maknanya tak boleh berlawang. Mana bawa senjata tak ada, habis kuat boleh lepas, mungkin boleh lepas batu, lepas kayu, hal lain tak ada. Tapi dengan duduk diam tu menggagalkan rancangan musuh, mereka telah yakin bahawa kami kalau mati, kami berada di tempat yang lebih mulia daripada orang yang boleh rehat di tempat yang lebih selesa dan sebagainya. Dan kita pergilah kepada perkara yang terakhir, kita nak sentuh juga yang terakhir lah, berkaitan dengan desah-desuh bahawa akan berlaku lagi serangan daripada Israel ke atas Iran ataupun serangan balah. Tak selesai lagi ni. Ni daripada tak tahulah. Israel kata no. Tak jadi. Amerika kata tak setuju, tapi bawa pasukan untuk bincang. Jadi kita pun tak faham. Mainan dia sebenarnya dia nak tusuk ke siapa? Istilah sesal lalu senang. Nak serang lagu mana. Dan Iran pun telah membuat kenyataan bersedia dan akan balas dengan balasan yang lebih besar. Dan bagaimana kita kongsikan sebelum daripada ni, Iran juga telah membuat strategi cara dia lah, letupan dalam tanah seolah-olah ada nuklear dan kemungkinan ada benar nuklear, bantuan daripada Rusia dan persiapan dan persediaan setiap daripada jabhah ataupun kumpulan-kumpulan yang lain yang berada di Yaman, di Iraq untuk menghadapi serangan-serangan yang sama. Jadi katanya Rusia pun sudah menghantar mesej kepada Israel supaya jangan menyerang loji nuklear Iran. Jadi maknanya Rusia pun dia akan capur tangan jugalah. Jadi benda tu bukan satu benda yang mudah bagi Israel. Sebab tu kadang-kadang bila kita tak baca berita ni daripada ilmu geopolitik, ketenteraan, kita tak akan faham apa yang berlaku ni. Mana kita baca ni berlaku lah pun, dia dah faham apa yang berlaku, pertimbangan-pertimbangan yang berlaku. Jadi sekarang ni bila kita kata Israel memang dia tidak ada pilihan, maknanya dia kena balah kokok mana pun supaya nak jaga muka dia, kalau tak koma dia. Tapi dalam masa yang sama payah dia nak membuat satu perancangan yang betul-betul kita kata kokok mana pun dia kena terima hakikat. Bila sekarang dia akan menerima juga serangan balah tu. Jadi bukanlah serangan tu saja yang perlu difikirkan oleh Israel, tapi serangan balah pada Iran tu macam mana dia nak menghadapi dan dia nak menyerap benda tersebut. Jadi sebab tu ada sebahagian penganalisis dalam Israel dia pun kata, kalau kita tak serang Iran ni, betul lah jatuh air muka sikit, tapi sekurang-kurangnya kita tak menambah kepada diri kita masalah sedia ada ni banyak dah. Ada berpandangan gitu. Jadi sebab tu ada sebahagian kata kokok ana pun hari ni kita mestilah mencari satu jalan penyelesaian secara politik, bukan lagi cara perang, sebab negara kita ni teruk sangat lah keadaan ni. Tapi kokok mana pun serangan ni akan berlaku dan dijangka akan berlaku sebelum daripada pilihan raya Presiden mereka awal bulan November lagi 4 bulan. Sebab bila tengah pilihan raya ni mereka tak ambuh disibukkan dengan masalah Israel nak benda tu, nak benda ni pula, sakit lah, ngadu gitulah. Maknanya benda tu jadi susah, dia akan mengganggu fokus kerajaan dan juga parti-parti yang ada di Amerika nak pilihan raya lagi, nak ada masalah di Ukraine lagi, nak ada masalah Israel lagi. Jadi benda tu banyak masalah, jadi susah bagi dia. Bukan kata tak boleh, tapi mengganggu fokus. Tapi kokok mana pun dia akan berlaku. Dan dalam masa yang sama, Israel dia telah menghantar pelang dia kepada Amerika, tempat-tempat yang dia akan serang apa benda gitu gini. Tapi masalahnya zaman dunia terbuka ni, aku suka membocorkan maklumat. Jadi bila bocor maklumat, katanya Israel akan guna bom sekian, roket sekian, maklumat pula detail. Jadi benda ni jadi masalah pula, nak kena cover balik, nak kena mesyuarat pula, sedangkan benda ni top secret. Jadi kalau kita ni nak pergi perang dalam keadaan musuh tahu dah kita ada berapa biji peluru, macam mana nak perang? Ya kita tahu dah, orang ni mari nak serang kita, dia ada 10 biji peluru, kita elak 10 atau habis dia. Jadi benda ni menimbulkan satu masalah yang berlipat kali ganda pula kepada Israel. Jadi macam mana benda tak akan berlaku, kita pun tak tahulah. Tapi sekarang ni sebelum daripada perang tu, Israel ni boleh katakan kalah dah selangkah ke belakang kerana maklumat dia tu sudah bocor. Dan dia lah dari sudut serangan ni kita jangkakan mungkin akan berlaku, seolah kemungkinan akan berlaku, dan Iran pun dalam keadaan bersedia dan masing-masing. Dan kita tahu dah barang ni, maksudnya Israel pun dia buat benda yang sama, Iran pun buat benda yang sama. Tempat-tempat strategik mereka ni boleh kata kosong belaka dah. Kemungkinan menunggu serangan saja, dan kita tengoklah perkembangan yang akan berlaku. Tetapi kita nak sebut sebelum kita tutup perkongsian kita pada hari ini, ada satu maklumat yang
ceritakan bagaimana sekarang ni yang berlaku adalah mereka memang memberi sokongan padu melalui Blinken lah kepada golongan Yamin Mutatarrif ni sebelah haluan kanan ni, bahawa mereka memberi sokongan dengan haluan kanan bersama dengan bin Rafi, Smotrich dan sebagainya, dan fikrah mereka ni tidak akan sesekali membiarkan tanah Palestin, mereka akan tetap akan jajah. Dan sekarang ni pun mereka bincang dah nak win nama dia satu, nama ni okey, mu nak ambil kawasan mana sebelah Gaza, aku nak ambil kawasan mana dan sebagainya. Dan ini berlaku, bererti perjuangan ini tidak akan berhenti. Kalaulah berlaku genjatan senjata sekalipun, bererti proses untuk merampas tanah, mencuri tanah dan sebagainya akan tetap berlaku dan akan berterusan sehinggalah Israel ini dihapuskan. Ini akan perkara yang akan berterusan. Dan juga kita saksikan bahawa dalam proses peperangan pada mutaakhir ini, player-player yang ada seperti Yaman, Iraq dan juga sebahagian di sebelah Syria agak tenggelam. Bukan sebenarnya sebab tak ada operasi dan sebagainya, tapi oleh kerana tenggelam dengan isu-isu besar yang sedang berlaku ni. Tetapi kita menjangkakan bahawa perkembangan yang akan datang ini akan bertambah lebih baik, dan kita kena faham bahawa para pejuang mereka tidak menang dengan hancurnya Israel sebenarnya. Maksudnya kita nak kata selesai isu Palestin ni, Israel hancur. Sekarang ni dalam masa terdekat ni kita tak nampak pun benda ni akan berlaku. Tetapi dengan cukup mereka memberikan ancaman yang besar kepada Israel, menyekat segala rancangan Israel untuk merampas tanah ni, dianggap sebagai kemenangan. Dan paling besar sekali, isu yang dilupai oleh semua orang, Netanyahu pun dah ingat nak cakap pasal tawanan perang hak duduk dengan para mujahidin. 100 lebih lagi ada. Orang dah ingat dah. Orang mula melupai. Jadi kokok mana pun setelah setahun lebih dah peperangan yang berlaku, menjadi suatu kegagalan yang amat besar bagi Israel jika mereka tidak dapat mengembalikan tawanan dia. Ini menunjukkan bahawa, ialah macam yang Ustaz Amal kata tadi, kalau perang berhenti sekalipun, kalau tidak boleh bawa balik tawanan perang dia, maknanya misi dia gagal tu lah. Walaupun kita kata Gaza musnah ke, Israel hebat ke, tapi maknanya kalau tidak boleh bawa balik tawanan perang dia, risikan dia gagal. Segala usaha ketenteraan yang dia buat selama ini adalah sia-sia, duit banyak habis. Jadi benda tu tidak akan memberi apa-apa kelebihan kepada Israel. Dan itu penutup bagi kita dalam episod yang ke-20 ini, dan kita menjangkakan bahawa dalam peristiwa-peristiwa yang terakhir berlaku ini, dengan gugurnya Asyahid dan gugurnya pejuang-pejuang yang lain, tidak akan berhenti perjuangan ini, dan kita akan berterusan berjihad insya-Allah mengikut medan masing-masing dan mengikut kemampuan masing-masing. Dan insya-Allah kita mendoakan diterima segala perjuangan yang dibawa oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Dan kita menutup segmen kita pada hari ini dengan kita mengulangi apa yang disebut oleh Abu Ubaidah dalam setiap ucapannya dan yang telah dicapai oleh Asy-Syahid Abu Ibrahim, innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Sesungguhnya ini adalah perjuangan jihad untuk membebaskan dan meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita mencapai kemenangan di dunia ataupun gugur syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merupakan kejayaan dan kemenangan di akhirat insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.